Jadi ini satu usul yang penting, perlu diingat dan mudah saja. Mana-mana riwayat yang menyebutkan larangan Rasulullah larang daripada sesuatu. Makan ke, minum ke, atau lakukan sesuatu dan dikaitkan dengan perbuatan itu boleh menyebabkan penyakit ini, penyakit sekian-sekian, atau boleh menyebabkan malapetaka tertentu menimpa menimpa pelakunya. Kalau macam tu, terutamanya apabila digunakan perkataan yurithu, mewarisi, mempesakai, atau menyebabkan penyakit tertentu, penyakit kusta ke, penyakit sopak ke, penyakit TB ke, macam-macam penyakit hati ke, dan seumpamanya, kena ingat. Tidak ada yang sahih. Sama ada maudhu' atau paling baik pun dhaif sangat. Bila begitu tak boleh dipakai juga, tak boleh dibuat pegangan pun juga. Antara contoh yang tepat untuk usul ke-62 ini ialah 4 hadis yang akan dikemukakan di bawah nanti. Jadi saya pilih 4 sahaja. Daripada sekian banyak tu, 4. Oleh kerana perbincangan ni agak panjang juga, jadi contoh pertama saja ni, bincang tentang contoh pertama saja ni pun memakan 15 atau 16 muka surat dah. Jadi yang seterusnya tu rasanya tak sempat dah kita bincang hari ni. Yang pertama saja ni pun panjang dah. Jadi kita bincang contoh pertama sahaja hari ini. Jadi contoh pertama, an Aisyah qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad sakhantu ma'an fi syams faqala la taf'ali ya Humaira fa innahu yurithul barasa ini yang saya maksudkan ni. Yurithu, ia mewarisi, ia mempesakai, atau ia menyebabkan penyakit baras. Bermaksud Aisyah meriwayatkan katanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah. Ketika itu aku telah memanaskan air di bawah sinar matahari yang panas. Terus baginda bersabda, jangan engkau lakukan, yakni begitu wahai Humaira, kerana ia mewarisi atau mempesakai atau menyebabkan penyakit. Penyakit sopak ialah penyakit orang panggil juga balar. Balar. Dia jadi, kulit ni jadi rosak lah, bertampung-tampung putih. Jadi putih sana, putih sini. Itu jadi penyakit sopak. Rupanya menggunakan air yang terkena sinar matahari yang panas itu dikatakan boleh mewarisi, mempesakai atau menyebabkan penyakit sopak. Dan riwayat-riwayat ini kalau kita baca di dalam kitab-kitab fiqh, terutamanya kitab fiqh Syafi'i, hampir-hampir akan bertemu lah kitab fiqh mana-mana. Akan bertemu. Dipanggil air itu air musyammas. Air musyammas. Air yang panas disebabkan kena sinaran matahari yang panas. Itu air musyammas. Jadi ramailah ulama-ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'i, mengatakan makruh. Hukumnya makruh mengambil wudu atau bersuci dengan air musyammas itu. Jadi sejauh manakah kalau kita lihat dari sudut hadis, dari sudut hadisnya? Sebab dalam Quran tentu sekali tidak ada berhubung dengan masalah ini. Kalau nak ada pun dalam hadis. Jadi hadis-hadis yang menjadi pegangan mereka sehingga mengatakan ada hukum makruh itu sebenarnya sejauh mana kan? Itu yang akan kita bincangkan. Ia lebih menarik kerana berkait dengan fiqh juga, berkait dengan hukum juga. Sedangkan kita semua tahu dalam bab hukum tak boleh hadis maudhu', hadis dhaif sangat pun tak boleh.
Jadi bagi orang yang mengatakan makruh, itu hukumlah. Mana dia anggap tidak begitulah. Dia anggap tidak dhaif sangatlah. Dia anggap paling tidak pun hasan, campur hadis itu, campur hadis ini, mengambil kira hadis itu dan hadis ini, campur-campur semua tu kira-kiranya naik ke taraf hasan. Maka bolehlah dijadikan sebagai alasan untuk hukum. Itu bagi mereka yang menerima begitulah. Bagi orang yang tidak terima begitu, tak adalah. Mereka kata tak boleh. Walaupun hukum makruh pun hukum. Dalam bab hukum, tak boleh hadis tahap itu. Jadi hari ini kita akan bincanglah tentang hadis-hadis itu. Kalau orang-orang yang belajar fiqh mazhab Syafi'i, boleh dikatakan akan bertemulah dengan air musyammas sebagai air yang makruh digunakan untuk minum, untuk mandi dan lain-lain. Ada khilaf banyak pula di situ. Basuh, menggunakan air itu untuk membasuh baju dan sebagainya. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Ada yang kata untuk apa sekalipun tak boleh. Untuk memasak nasi dan sebagainya pun, guna air itu pun tak boleh. Kita tidak nak persoalkan masalah air musyammas itu sahaja sebenarnya. Hadis-hadis yang kita bincangkan ini, ia berkait dengan akibat daripada penggunaannya itu. Terutamanya dari sudut kesihatan dan dari sudut malapetaka yang mungkin menimpa jika dilakukan sesuatu perkara itu. Itu yang lebih kita nak bincangkan. Air musyammas tu tahu dah, memang ada khilaf pun. Memang ada khilaf pun. Cuma hadis-hadis yang dijadikan sebagai pegangan itu pada umumnya ada benda ni. Bila ada benda ni, ini menunjukkan kedhaifannya yang amat sangat. Kedhaifannya yang teruk. Bahkan sekian ramai ulama mengatakan dengan sebab ada ini, maka itu tanda hadis itu maudhu'. Bila maudhu' mana boleh nak dijadikan alasan untuk hukum. Itu ceritanya. Baik. Kita pergi seterusnya. Di mana boleh didapati hadis ini? Rujukan. Ad-Daraqutni. Boleh ditengok di situ. Dalam Sunan Daraqutni, saya dah bagi dari sini. Dua kitab dia. Sunan Daraqutni dan Gharaib Malik. Ini juga karangan Daraqutni. Boleh dilihat. Dan nanti dalam perbincangan nanti kita akan bincangkan sanadnya apa semua. Dalam Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra, Ibnul Jauzi dalam At-Tahqiq fi Ahadithil Khilaf, dan dalam kitab dia Al-Mawdu'at Ibnul Jauzi, Ibnu Adi dalam Al-Kamil, Ibnul Mulaqqin dalam Al-Badrul Munir. Banyak kajian kita akan datang ni, kita akan merujuk kepada Al-Badrul Munir dan juga kitab kedua bagi Ibnul Mulaqqin, dia juga bermazhab Syafi'i, iaitu Tuhfatul Muhtaj. Itu saya dah bagi dah, jilid berapa, muka surat berapa dah bagi. As-Suyuti dalam Al-La'ali'ul Masnu'ah. Maknanya hadis ini ada juga di dalam kitab-kitab yang secara khusus mengumpulkan hadis-hadis maudhu'. Asy-Syaukani misalnya Al-Fawaid Al-Majmu'ah, Ibnu Arraq Al-Kinani Tanzihus Syari'ah Al-Marfu'ah, Al-Albani di dalam Irwa'ul Ghalil, dan lain-lain lagi. Ini paling tidak boleh didapati di dalam kitab-kitab ini. Kalau dicari lagi, ada lagi, banyak lagi. Cuma takkanlah kita nak sebut banyak sangat. Ini pun cukup dah ni sebagai asas. Sebagai asas. Baik. Komentar. Riwayat di atas telah dikemukakan oleh Ad-Daraqutni dengan sanad berikut. Jadi hadis tadi kan, kalau kita tengok, kita ambil matan saja. Anna Aisyah qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Matan saja. Jadi matan ini dengan lafaz ini, dengan teks ini, riwayat siapa ni? Mana sanad dia? Ni sanad dia. Ada di dalam Sunan Daraqutni dengan sanad berikut. Haddatsana Al-Husain bin Ismail wa akharun qalu
Jadi bukan Husain bin Ismail sahaja yang meriwayatkan hadis ini kepada Daraqutni, tapi ramai lagi yang lain. Mereka berkata, haddatsana Sa'dan bin Nasr, qala haddatsana Khalid bin Ismail al-Makhzumi, qala haddatsana Hisham bin Urwah an abihi. Haddatsana Hisham bin Urwah an abihi. An Aisyah qalat, barulah kita bertemu dengan hadis tadi. Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Jadi inilah sanadnya. Setelah mengemukakannya, beliau berkata, beliau siapa? Ini Daraqutni. Sangat ganjil. Gharib jiddan. Gharib jiddan. Juga memberi makna dhaif jiddan. Khalid bin Ismail matruk. Jika di dalam sanad sesuatu sanad itu ada perawi matruk, maka hadis itu jadi dhaif sangat. Paling ringan pun dhaif sangat. Ini yang disebutkan oleh Daraqutni sendiri. Jadi pengarang-pengarang kitab hadis ini tidak semua hadis yang dikemukakannya itu bagi dia sahih, tak mesti. Contohnya di sini, dia sendiri setelah mengemukakannya berkata gharib jiddan. Dan Khalid bin Ismail ini yang saya gariskan itu matruk. Orang matruk tak boleh dipakai, tak boleh dijadikan hujah hadisnya. Itu yang pertama. Baik, selain hadis di atas, Ad-Daraqutni juga mengemukakan satu lagi hadis daripada Aisyah. Walaupun lafaznya sedikit berbeza, tetapi mafhumnya tetap sama. Lihat riwayat berkenaan lengkap dengan sanadnya di bawah ini. Dia ada satu lagi. Haddatsana Muhammad bin al-Fath al-Qalansi. Qala haddatsana Muhammad bin al-Husain bin Sa'id al-Bazzaz. Qala haddatsana Amr bin Muhammad al-A'sam. قال حدثنا فليح عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بالماء المشمس أو يغتسل به وقال إنه يورث البرص. Ini yang berkenaannya dengan usul ke-62 itu yang saya gariskan itu. Kerana ia dibagi akibat, dia sebut akibat dia. Kerana ia mewarisi penyakit sobab. Mewarisi itu maksudnya mengakibatkanlah, menyebabkan. Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada berwuduk dengan air musyammas, iaitu air yang panas kerana terkena sinaran matahari yang panas. Atau mandi dengannya, larang juga. Dan baginda bersabda, dia bagi alasan, dia bagi sebab. Kenapa dilarang itu? Kenapa dia larang itu? Kerana ia mewarisi atau menyebabkan penyakit sobab. Ini yang bermasalahnya. Kalau sekadar air itu sahaja masih boleh dipertimbangkan lagi. Ya. Tapi mana-mana orang yang pegang dengan hadis itu, dia mesti ada ni bahagian ini. Bahagian yang bergaris ini tak kira riwayat mana pun boleh dikatakan ada lah yang ni. Jadi dengan sebab ada yang ni, itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Baik, perbincangan seterusnya kita akan bincangkan datang. Baik. Setelah mengemukakannya, Ad-Daraqutni berkata, Amr bin Muhammad al-A'sam, ini yang saya gariskan ini, mungkar hadisnya. Mungkarul hadis. Perawi dhaif, yang hadisnya selalu bercanggah dengan hadis perawi yang thiqat. Selain dia, tidak ada orang lain meriwayatkannya daripada Fulayh. Maknanya perawi mungkarul hadis ini bertafarrud, bersendirian dalam meriwayatkannya daripada Fulayh. Dan ia tidak sahih daripada Az-Zuhri, tidak sahih. Itu komentar yang dibuat oleh Daraqutni selepas mengemukakannya. Tak ada orang lain, kata dia, yang meriwayatkannya daripada Fulayh ni. Kalau kita tengok sanad ni, dia seorang saja. Jadi itu tak boleh. Kalau mengikut kaedah ilmu hadis, tak boleh pakai riwayat macam ni. Yang ketiga, hadis di atas dengan sedikit perbezaan pada lafaznya diriwayatkan juga oleh Ad-Daraqutni daripada Aisyah di dalam Gharaib Malik.
Mana dalam kitab lain lah. Iaitu sakhantu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'an fi syams yaghtasilu bihi faqala la taf'ali ya Humaira fa innahu yurithul barasa. Bermaksud aku telah memanaskan air di bawah sinaran matahari yang panas untuk dibuat mandi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda bersabda, jangan kau lakukan begitu wahai Humaira, kerana ia mewarisi, yakni menyebabkan penyakit sopong. Ini dalam kitab Gharaib Malik oleh Daraqutni. Di bawah ini adalah sanadnya. Jadi sini ini matannya. Mana dalam sanad dia tu ada Imam Malik. Tetapi walaupun ada Imam Malik pun ada juga hadis-hadis yang gharib, yang ganjil, yang pelik daripada Imam Malik. Para ulama mempertikaikannya. Ini sanadnya. An Abi Nasr Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Al-Anbar قال حدثنا أبو أحمد محمد بن إبراهيم بن حماد الوركاني الإسفرايني قال حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن الجنيد عن إسماعيل بن عمر الكوفي عن ابن وهب عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. Dan seterusnya. Matan tadilah. Setelah mengemukakannya, Ad-Daraqutni berkata, ini adalah hadis karut. Dia sendiri buat komentar. Perawi-perawi di bawah Ibnu Wahab adalah orang-orang yang dhaif. Jadi ini Ibnu Wahab. Ibnu Wahab ni Abdullah bin Wahab, anak murid Imam Malik. Jadi perawi-perawi di bawah ni perawi dhaif saja ni. Dhaif teruk, dhaif dengan macam-macam ada. Gitu cerita. Baik. Yang keempat. Jadi ini saya nak orang lain pula lah baca. Siapa nak baca silakan. Sambung saya baca dah. Saya dah baca dah tadi. Sebahagiannya. Silakan. Saya baca Maulana. Siapa ni? Zul'izi Nordin. Siapa? Zul'izi Nordin. Zul'izi. Baca, silakan. Yang keempat, Ibnu Al-Jauzi di dalam At-Tahqiq fil Ahadits Al-Khilaf dan Al-Mawdu'at. Demikian juga Ibnu Al-Mulaqin di dalam Al-Badrul Munir dan Tuhfatul Muhtaj telah membincangkan hadis-hadis tentang air musyammas dengan panjang lebar dan lebih terperinci lagi. Di bawah ini penulis bawakan beberapa turuk saluran riwayatnya sebagaimana tersebut di dalam kitab-kitab dua tokoh tersebut di samping komentar mereka terhadap perawi-perawinya. Kata Ibnu Al-Jauzi, hadis Aisyah ada 4 turuknya. Saluran riwayatnya At-Tariqul Awal. Akhbarana bihi Muhammad bin Ubaidillah bin Nasr qala anba'ana Abdullah bin Ali bin Zakaria Ibni Zakaria anba'ana Ali bin Muhammad bin Bishran haddatsana Ismail. Ya, sebelum anba'ana tu kena sebut qala حدثنا إسماعيل بن محمد بن الصفار قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا خالد بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أسخنت ماء في الشمس فقال في الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرصة الطريق الثاني. Ini dia ada Ibnul Jauzi sebut ada 4 saluran riwayat daripada Aisyah. Yang pertamanya ini. Ini saluran yang kedua. Tariq yang kedua. Kalau dalam kitab dia tu nombor 40. Teruskan baca. الطريق الثاني أنبأنا مبارك بن أحمد بن أنصاري قال حدثنا ثابت بن بندار قال حدثنا أبو حميد أحمد بن محمد القاضي قال حدثنا الدارقطني قال حدثنا محمد بن الفتح الفلانسي قال حدثنا أحمد بن عبيد بن عبيد بن ناصح قال حدثنا
هيثم بن علي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحديث الذي قبله. Mana sama seperti hadis sebelum ni lah. Hadis dia tu lebih kurang hadis sebelum ni. Itu saluran yang kedua. Saluran yang ketiga, teruskan. الطريق الثالث أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأنا أبو Qala. قال أنبأنا أبو طاهر بن يوسف أنبأنا أبو Qala. بكر Jangan قال lupa. أنبأنا أبو بكر بن بشران قال حدثنا الدار القطني قال حدثنا محمد بن الفتح القلانيسي قال حدثنا محمد بن الحسين بن سعيد البزار قال حدثنا عمرو بن محمد بن الأعشم قال حدثنا فليح عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بالماء المشمس أو يغتسل به وقال إنه يورث البرص. Itu saluran yang ketiga. Lafaznya itulah. Saluran yang keempat, teruskan. الطريق الرابع قال أنبأنا محمد بن أبي الطاهر قال أنبأنا أبو محمد بن الجوهري Tak ada ibni. Jangan tambah. أبو محمد الجوهري قال عن الدار القطني Tak قال payah عن qala. Tak payah qala. Tak ada qala. عن الدار القطني عن أبي حاتم بن حبان الحافظ قال حدثنا عمر بن سنان قال حدثنا أحمد بن الفضل الصائغ قال حدثنا نوح بن الهيثمي قال حدثنا وهب بن وهبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أسخنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء في الشمس فقال لا تعودي فإنه يورث البرص. Jadi ni aku panaskan untuk Rasulullah air di bawah sinaran matahari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan lagi kamu ulangi wahai Umairah, kerana ia menyebabkan penyakit baros, yakni penyakit sopak. Ini saluran yang keempat. Ni semua ni, empat saluran ini daripada riwayat Aisyah. Seterusnya di bawah ini pula adalah hadis Anas. Ni Jauzi kemukakan. Teruskan. Di bawah ini pula adalah hadis Anas yang nombor 43. قال فأنبأنا عبد الوهاب بن المبارك الحافظ قال أنبأنا محمد بن المظفر قال أنبأنا أبو الحسن العتيقي قال حدثنا يوسف بن الدخيل قال حدثنا الأقيلي قال حدثنا صالح بن شعيب قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زوارة قال حدثنا علي بن هاشم الكوفي قال حدثنا سوادة عن أنس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم sepatutnya رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغتسلوا بالماء الذي يسخن في الشمس فإنه يعدي من البرص. Jadi maksudnya Anas mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu mandi dengan air yang dipanaskan di bawah sinaran matahari yang panas, kerana ia membawa penyakit baros, penyakit sopak atau balar. Teruskan. Setelah mengemukakan semuanya, Ibnu Al-Jauzi berkata, semua riwayat yang tersebut ini tidak sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam saluran pertama riwayat Aisyah tentang terdapat Khalid bin Ismail. Kata Ibnu Adi Al-Hafiz, dia mengada-ngadakan hadis atas nama orang-orang Islam yang siqat. Abu Hatim bin Hibban Al-Hafiz berkata tentangnya, sama sekali tidak boleh dijadikan hujah. Ad-Daruqutni sendiri pula berkata, dia perawi matruk. Selain Ad-Daruqutni dan Ibnu Al-Jauzi,
Saluran pertama riwayat Aisyah ini diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi di dalam Sunannya, Ibnu Adi di dalam Al-Kamilnya dan Abu Nuaim di dalam At-Tibnya dengan sanad masing-masing sampai kepada Khalid ini. Ibnu Tapi Al-Mulaqin Khalid itu tetap ada lah. Khalid itu tetap ada. Perawi yang bermasalah. Teruskan. Ibnu Al-Mulaqin memperakui apa yang telah disebutkan oleh Ibnu Al-Jauzi sebelumnya. Beliau bahkan menambah kata-kata seorang lagi tokoh ulama hadis tentang Khalid bin Ismail. Katanya Al-Azdi berkata, pendusta besar, dia meriwayatkan hadis-hadis dusta daripada perawi-perawi thiqat. Jadi begini ya, kita kena ingat bila ulama-ulama hadis, pakar-pakar hadis dah kata perawi ni pendusta besar, mengada-ngadakan hadis, maka hadis itu jadi maudhu' lah. Gitu ya kaedahnya. Kaedah macam mana kita faham hadis ini maudhu'? Gitulah caranya. Daripada kata-kata ulama tu, para ulama menyimpulkan kedudukan sesuatu hadis. Jadi hadis tadi begitu keadaannya. Teruskan. Di dalam saluran kedua hadis Aisyah ada perawi bernama Al-Haytham bin Adi. Kata Yahya bin Ma'in, dia selalu berdusta. An-Nasai dan Ar-Razi pula berkata, matrukul hadis. Sementara As-Sa'di pula berkata, perawi jatuh atau gugur, sakit. Topiknya telah pun terbuka. Perawi sakit adalah lafaz jarah, teruk yang menunjukkan seseorang perawi itu sangat-sangat lemah dan riwayatnya langsung tidak boleh dijadikan hujah. Abu Daud pula berkata pendusta besar. Itu saluran yang kedua, kedudukan saluran yang kedua. Teruskan. Di dalam saluran ketiga riwayat Aisyah terdapat perawi bernama Amr bin Al-Asam. Amr bin Al-A'sam. Kata Ad-Darqutni, tidak ada orang lain meriwayatkannya daripada Fulaih kecuali dia. Sedangkan dia perawi munkarul hadis. Ibnu Hibban pula berkata tentangnya, dia meriwayatkan hadis-hadis mungkar daripada perawi-perawi thiqat. Dia juga mengada-ngadakan nama-nama untuk para muhaddithin. Tidak harus sama sekali berhujah dengan riwayatnya. Teruskan. Di dalam riwayat keempat, riwayat Aisyah pula terdapat Wahab bin Wahab. Dia Saluran keempat. Saluran keempat tu maksudnya dalam saluran keempat, Tarik riwayat mana? Jalan riwayat, saluran riwayat. Itu maksudnya. Teruskan. Dia merupakan salah seorang kepala pendusta, Abu Bakar bin Ayyashi, Ibnu Al-Madini dan Al-Hatim mengatakan dia pendusta besar. Ahmad bin Hanbal berkata tentangnya, pendusta besar yang mengada-ngadakan hadis. Yahya bin Ma'in pula berkata, dia adalah seorang pendusta besar yang jahat. Kebanyakan waktu malamnya dihabiskan untuk mengada-ngadakan mereka hadis. Jadi ini orang-orang yang meriwayatkan hadis ini, kalau kita kaji ini kedudukannya. Jadi macam mana kita nak terima hadis itu dan nak pakai hadis itu untuk menentukan sesuatu hukum. Sebab itu para ulama tak mahu pakai. Itu. Teruskan. Uthman bin Abi Shaybah berkata itulah Dajjal. As-Sa'di berkata dia selalu berdusta dan menyebarkannya. Amir bin Ali Al-Fallas berkata dia selalu berdusta dan menyebarkan hadis-hadis yang tiada asalnya. Ad-Darqutni pula berkata pendusta besar dan perawi matruk. Ibnu Al-Mulaqin di dalam Al-Badrul Munir menambahkan lagi maklumat tentang Wahab bin Wahab itu. Katanya, Wahab bin Kabir bin Abdullah bin Zam'ah bin Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Abdul Uzza bin Qusay Abu Al-Bakhtari. Dia pernah menjadi qadi di Baghdad. Lalu beliau Ibnu Al-Mulaqin menukilkan apa yang telah dinukilkan oleh Ibnu Al-Jauzi sebelum ini. Kemudian menambahkan Muslim dan An-Nasai mengatakan dia matrukul hadis. Ad-Darqutni menambahkan dan pendusta besar. Al-Uqaili pula berkata, aku tidak mengetahui ada satu pun hadisnya yang betul. Semuanya karut. Jadi ini kedudukan perawi-perawinya. Cuba tengok. Dalam saluran mana pun ada yang masalahnya bukan sikit-sikit, bukan kecil-kecil, tapi teruk-teruk lah. Baik, teruskan. Zulaiz, teruskan. Di dalam sanad hadis Anas pula ada Sawadah, seorang perawi majhul. Di dalamnya juga ada Ali bin Hashim. Kata Ibnu Hibban tentangnya, dia meriwayatkan hadis-hadis mungkar daripada perawi-perawi masyhur.
Ibnu Al-Mulaqin di dalam Al-Badrul Munir berkata, terdapat dua saluran riwayat daripada Anas. Pertamanya daripada Sawadah daripada Anas bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghtasilu bil ma'i alladhi yusakhkhan fi syamsi fa innahu yu'di minal baras. Bermaksud, jangan kamu mandi menggunakan air yang dipanaskan di bawah sinar panas matahari kerana ia mengakibatkan penyakit sopak. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Uqaili dan lain-lain daripada hadis Ali bin Hashim Al-Kufi daripada Sawadah. Kemudian Al-Uqaili berkata, Sawadah majhul. Hadisnya tidak mahfuz. Bukhari berkata, Ali dan ayahnya Hashim adalah pelampau Syiah. Ibnu Hibban juga berkata, Ali pelampau Syiah dan dia meriwayatkan hadis-hadis mungkar daripada perawi-perawi yang masyhur. Jadi teruskan. Saluran kedua riwayat Anas pula daripada Zakaria bin Hakim daripada Asy-Sya'bi daripada Anas. Kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghtasilu sibyanakum bil ma'i alladhi yusakhkhanu bisyamsi fa innahu yurathul barasi. Yurithul baras. Bermaksud, jangan kamu mandikan anak-anakmu dengan air yang dipanaskan dengan matahari kerana ia menyebabkan penyakit sopak. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni di dalam Afradnya. Ia adalah satu saluran riwayat yang sangat ganjil. Kata Ad-Daruqutni, Zakaria bin Hakim bersendirian dalam meriwayatkannya daripada Asy-Sya'bi. Tidak ada orang yang meriwayatkan hadis ini daripadanya selain Abu Al-Yasa Ayyub bin Sulaiman. Abu Al-Yasa Ayyub bin Sulaiman. Kata Ibnu Al-Mulaqin, Zakaria ini seorang perawi yang dhaif sekali. Imam Ahmad dan Yahya berkata tentangnya, tiada langsung nilainya. Demikian juga kata An-Nasai, Ali pula berkata seorang perawi punah. Abu Al-Yasa Ayyub bin Sulaiman pula seorang perawi buta. Kata Al-Azdi, dia bukan hujjah. Yang kelima, Ibnu Al-Mulaqin di dalam Al-Badrul Munir juga ada menyebutkan satu hadis daripada Ibnu Abbas berhubung dengan perkara ini. Kononnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda begini. Man ightasala bima musyammas fa asabahu wadahun fala yalumanna illa nafsah. Bermaksud, sesiapa yang mandi dengan air musyammas, air yang dipanaskan dengan sinaran panas matahari, lalu ia terkena penyakit sopak, maka janganlah sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Setelah mengemukakan, Ibnu Al-Mulaqin berkata, setelah mengemukakannya, Ibnu Al-Mulaqin berkata, hadis ini sangat ganjil. Ia sama sekali tidak terdapat di dalam keempat-empat kitab sunan, apalagi di dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Tidak terdapat juga di dalam kedua-dua kitab Al-Baihaqi, As-Sunan dan Al-Ma'rifah. Ia tidak juga terdapat di dalam kitab-kitab Ad-Daruqutni seperti sunannya dan ilalnya, dan juga di dalam kitab-kitab Musnad. Sejauh pemeriksaan saya selama lebih 10 tahun, saya juga telah bertanya tentangnya kepada beberapa orang hafiz hadis di Mesir, Palestin dan Dimashq. Tetapi tiada siapa pun daripada mereka mengetahuinya. Kata Ibnu Al-Mulaqin selanjutnya, saya hanya menemuinya di akhir juzuk kelima, Masyakhah Qadi Al-Marastan. Begini isnad dan lafaz hadis selengkapnya. Jadi panjang ni kan. Panjang ni saya rasa tak perlu dibaca. Tempat yang saya garis-garis itu tempat yang penting, perlu diberikan perhatian, dan saya terjemah sajalah. Ni dah ada terjemahan dia ni. Bahagian matan dia ni saja kita terjemah. Bahagian matan. Baca terjemahan dia terus untuk meringkaskan. Bermaksud daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa berbekam pada hari Rabu dan hari Sabtu lalu sesuatu penyakit menimpanya, maka janganlah ia sekali-kali mencela kecuali dirinya sendiri. Sesiapa yang mandi dengan air musyammas,
air yang dipanaskan dengan sinaran matahari, lalu ia terkena penyakit sopak, maka janganlah sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Sesiapa kencing di dalam lopak tempat ia berwuduk, lalu ia terkena penyakit waswas, maka janganlah sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Sesiapa yang bertelanjang bukan pada tempat tertutup, lalu ia ditelan bumi, maka janganlah sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Sesiapa yang tidur sedangkan di tangannya ada kesan-kesan makanan, lalu ia menjadi tidak siuman, maka janganlah sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Sesiapa yang tidur selepas asar, lalu hilang akalnya, maka janganlah sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Sesiapa yang melakukan tashbik, menjalinkan jari jemarinya dalam solatnya, lalu ia mencirit, maka janganlah sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Teruskan. Setelah mengemukakannya, Ibnu Al-Mulaqin berkata, sebuah hadis yang lemah. Umar bin Subuh, seorang pendusta besar, dia sendiri mengaku telah mengada-ngadakan hadis. Dahaq pula tidak pernah menemui Ibnu Abbas. Ibnu Al-Mujaddar, meskipun dikatakan perawi saduk, namun ia juga terkenal dengan perawi nasibi yang menyeleweng daripada kebenaran. Jadi itu kedudukannya dari sudut sanad perawi-perawinya. Itu belum lagi kalau kita nak, sebab kita bukan nak tumpu kepada hadis ini. Kalau kita tumpu kepada hadis ini, kandungan dia tu banyak mengaruh lah. Memang mengaruh lah. Apa kena mengenanya orang yang tasbihkan jari dalam solat itu lalu mencirit, jadi tercirit. Itu semua tu tak ada berlaku lah, tak ada berlaku. Terlalu remeh. Tak mungkin seorang Nabi SAW bercakap macam ni. Bercakap macam ni. Baik. Lepas tu kalau boleh orang lain pula lah baca. Abdul Aziz banyak dah baca tu. Siapa pula nak baca ni? Teruskan. Sila, siapa ni? Iskandar. Iskandar, baca. Hadis-hadis di atas tanpa melihat kepada sanadnya sekalipun dapat dikesan kepalsuannya melalui matan hadisnya. Ia terbukti bercanggah dengan kenyataan. Kenyataan tidak pernah membenarkannya. Mana ada orang menjadi sopak semata-mata kerana selalu mandi air musyammas, sama ada untuk berwuduk atau untuk mandi. Itu kenyataan. Perkara yang sama telah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya. Mana ada dengan tu tak pernah ada berlaku pun. Tak pernah ada berlaku pun benda ni. Lepas tu apa lagi kalau kita tengok hadis yang ni yang panjang tadi tu, macam-macam lah disebutkan. Bekam pada hari Rabu, hari Sabtu, kena penyakit, mandi dengan air musyammas, kencing dalam lopak, dan sebagainya ni semua ni tak ada berlaku ni benda ni. Teruskan. Orang-orang yang memilih menerimanya juga walaupun telah mengetahui ia tidak sahih dan paling baik pun ia sangat dhaif, terpaksa mentakwilnya dengan bermacam-macam takwilan. Antaranya ialah yang pertama, jika dijadikan sebagai amalan kebiasaan. Amalan kebiasaan. Jadi orang yang terima tu pun dia takwil juga, dia terpaksa takwil juga. Macam-macam takwil lah. Ada yang kata baru jadi kalau dia jadikan kebiasaan. Selalu mandi, selalu berwuduk dengan air macam tu, barulah jadi. Kalau jarang-jarang tak berlaku. Itu takwil lah dia. Padahalnya secara zahir yang menunjukkan begitu, menyebabkan jadi penyakit sopak. Tak kira lah sekali ke dua kali ke, tak ada pula disebut di situ. Cuma ini takwilan. Teruskan. Yang kedua. Yang kedua, jika air yang terkena panas matahari itu terletak dalam bekas yang meluntur atau mencair seperti tembaga, besi dan lain-lain, kecuali bekas daripada emas dan atau perak. Ini dalam kitab fiqh dia sebut ni. Kecuali ni. Kecuali emas dan perak itu tak apa. Masalahnya kalau lelaki tak bolehlah guna emas dan perak tu pula. Tak boleh guna. Jadi yang biasa orang gunanya tembaga, besi, kalau kita sekarang ni plastik, macam-macam. Itu semua boleh meluntur tu, boleh mencair tu kalau panas sangat. Jadi dia kata boleh berlaku penyakit itu sekiranya dalam bekas-bekas ni. Sedangkan orang yang guna pun tak ada berlaku juga.
Teruskan. Yang ketiga. Yang ketiga, akibat itu khusus dengan tanah Hijaz atau kawasan-kawasan yang bersangatan panas sahaja kerana kepanasan yang luar biasa di sana. Itu takwilan yang ketiga. Ada juga yang mentakwilkan begitu. Yang kata dia ni, Nabi kata ni khusus dengan tanah Hijaz saja. Atau kawasan-kawasan yang sangat panas seperti tanah Hijaz tu lah. Bukan yang tempat-tempat biasa, tempat-tempat lain. Tidak. Dia terpaksa takwil. Teruskan. Yang keempat. Doktor-doktor di zaman itu berpendapat ia boleh menyebabkan penyakit sopak. Maka Nabi SAW juga berkata seperti mereka. Jadi kalau macam ni adakah patut Nabi SAW nak ikut saja apa cakap doktor di zaman itu? Dan dia pun kata, takkanlah macam tu seorang Nabi. Tapi takwilan seperti ini ada. Boleh kita temui di sana sini. Teruskan. Yang kelima. Yang kelima, tidak ada kepastian tentangnya. Yang ada hanyalah sangkaan atau kebimbangan akan berlaku sopak sahaja. Teruskan. Yang seterusnya, yang dilarang ialah menggunakannya dalam keadaan masih panas. Dalam keadaan terasa sejuk pula, tidak terlarang menurut sesetengah orang, tetapi tetap terlarang menurut sesetengah yang lain pula. Jadi begitulah keadaannya kalau kita baca di dalam kitab-kitab yang terima benda ni. Inilah antara takwilan. Setengah kitab tu dia sebut 1-2 takwilan, setengah kitab tu sebut banyak sikit. Tapi secara keseluruhannya inilah antara takwilan yang dibuat. Maknanya tidak mutlak lah, tidak mutlak. Ada syarat itu, syarat ini, syarat itu dengan syarat itu. Kalau dengan syarat itu pun sebenarnya tak ada berlaku juga. Teruskan. Yang ke-8. Yang ke-8, boleh dikatakan semua ulama hadis menerima bahawa tidak ada satu pun hadis musnad yang sahih ataupun hasan berhubung dengan larangan menggunakan air musyammas, dan ada pula akibat buruk daripadanya berupa penyakit sopak. Tetapi ada segelintir ulama berpendapat hadis mauquf daripada Umar sahih. Kandungannya sama juga dengan hadis-hadis marfu' yang telah dikemukakan di atas. Jadi boleh kita katakan semua ulama hadis, kalau hadis musnad mereka tak terima. Tidak ada bagi mereka satu pun yang sahih. Tapi kalau yang mauquf daripada Umar, itu ada yang kata sahih. Baik, yang tu pun kita nak tengok sejauh mana tepatnya kata-kata mereka. Baik. Baca terus. Hadis atau asar Umar itu dianggap mereka sebagai mauquf yang hukumnya sama seperti hadis marfu', mauquf fi hukmil marfu', atau kalau tidak begitu pun sudah boleh juga ia dijadikan alasan untuk hukum kerana ia merupakan kata-kata seorang khalifah Rashid. Hukum yang disimpulkan daripadanya tidaklah sampai ke peringkat haram, tetapi makruh saja. Makruhnya pula bukanlah sampai ke peringkat tahrimi, malah tanzihi saja. Tanzihi sahaja. Itu kata mereka. Jadi makruh pun makruh tanzihi sahaja. Sebab apa yang ada pun kata-kata Sayyidina Umar. Hukum yang berat tidaklah disimpulkan daripada athar Umar itu. Cumanya makruh saja. Ada yang kata begitu. Teruskan. Itulah sebabnya menurut qaul yang ashah dalam mazhab Syafi'i, yang asah dalam mazhab Syafi'i, hukum menggunakan air musyammas untuk apa sekalipun adalah makruh. Sebelum membincangkan dengan lebih lanjut, mari kita lihat terlebih dahulu asar Umar yang dimasukkan itu. Ia telah diriwayatkan melalui dua saluran riwayat. Yang pertama, saluran Asy-Syafi'i dalam Al-Um, kata beliau, akhbarana Ibrahim bin Muhammad an Sadaqah bin Abdullah an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah anna Umar kana yakrahul iktisala bil ma'i musyammasi wa qala innahu yurisul baras. Bermaksud, Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahawa Umar melarang mandi dengan air musyammas. Kata beliau, ia mewarisi penyakit sopak. Asy-Syafi'i Al-Um jilid 1 muka surat 16. Dengan sanad ini juga Al-Baihaqi mengemukakannya di dalam Sunan Al-Kubra dan Ma'rifatu As-Sunannya. Lihat As-Sunan Al-Kubra jilid 1 muka surat 19
Ma'rifatu As-Sunan wal Athar, jilid 1, muka surat 233. Kedua, daripada saluran riwayat Ismail bin Ayyash daripada Safwan bin Ammar daripada Hasan bin Azhar, katanya Umar bin Khattab berkata, Hadatsana Abu Sahal bin Ziyad qala hadatsana Ibrahim al-Harbi qala hadatsana Dawud bin Rushaid qala hadatsana Ismail bin Ayyash qala hadatsani Safwan bin Amrin an Hasan bin Azhar an anna Umar bin Khattab qala la taghtasilu bil ma'i mushammas fa innahu yurisul baras. Bermaksud, jangan kamu mandi dengan air musyammas kerana ia mewarisi penyakit sopak. Ada Runqutni As-Sunan jilid 1 muka surat 52, Al-Baihaqi As-Sunan Al-Kubra jilid 1 muka surat 19 hingga 20, dan Ma'rifatu As-Sunan wal Athar jilid 1 muka surat 234. Walaupun asar pertama Umar datangnya melalui saluran riwayat Asy-Syafi'i, seorang imam agung umat Islam, namun itu tidaklah menjamin kesahihannya. Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' jilid 1 muka surat 133 berkata, hadis ini juga dhaif dengan kesepakatan para muhaddisin. Az-Zahabi berkata Ibrahim, yakni guru Imam Asy-Syafi'i, lemah. Hafiz Ibn Hajar pula di dalam Al-Talkhis jilid 1 muka surat 22 berkata sadaqah dhaif. Bukan seorang dua ulama hadis mengatakan Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya al-Aslami ini matruk, dan bukan seorang dua pula ulama hadis mengatakan dia pendusta besar. Antara tokoh yang mengatakan dia matruk ialah Abdullah bin Mubarak, Ahmad bin Hanbal, An-Nasa'i, Ad-Daruqutni, Hafiz Ibn Hajar dan lain-lain. Antara tokoh ulama hadis yang mengatakan dia pendusta besar pula ialah Imam Malik, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Ibn Hibban dan lain-lain. Jadi bukan rengan-rengan masalahnya. Tapi Imam Syafi'i terima. Kita kena ambil kira ni apa pendapat orang lain. Apa masalahnya? Kenapa mereka tak mahu terima? Teruskan. Ibrahim bin Muhammad juga dikatakan berfahaman Qadariyah, Jahmiyah dan Syiah. Kerana itu riwayatnya tidak boleh diterima. Antara tokoh yang mengatakan dia ahli bid'ah dalam akidah berfahaman Qadariyah, Jahmiyah dan Syiah ialah Imam Ahmad, Bukhari, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Abu Daud, Ibn Hibban dan Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i sendiri pun akui dia tu berfahaman begitu. Baik. Itu kedudukan saluran pertama, Athar Sayyidina Umar. Baik, baca, teruskan. Isnad saluran pertama Athar Umar itu sebenarnya mengandungi 3 ilat besar yang menghalangnya daripada dianggap sahih atau hasan. Yang pertama, Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya al-Aslami yang cukup bermasalah sehingga sekian ramai ulama hadis menganggapnya sebagai matruk atau pendusta besar. Yang kedua, Sadaqah bin Abdillah iaitu Abu Muawiyah al-Samim, Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Hafiz Ibn Hajar dan lain-lain mengatakan dia dhaif. Imam Ahmad dan Bukhari bahkan mengatakan dia dhaif sangat. Yang ketiga, Abu Az-Zubair telah meriwayatkannya secara an'anah sedangkan dia seorang perawi mudallis. Jadi banyak masalah. Bukan satu masalah saja dalam sanad dia tu. Dengan sebab itu umumnya mereka tak mahu terima. Walaupun ada di dalam kitab Daripada situ kita fahamlah berapa banyak dalam kitab itu dengan sanad ini Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya ni memang tidak diterima oleh ulama-ulama lain. Walaupun ia ada dalam kitab Dengan sebab itu jangan kita anggap kitab ni dari segi kesahihannya sama taraf. Sebab dia karangan imam besar, sama taraf dengan Bukhari misalnya. Jangan anggap begitu. Kedudukannya tidak sama, jauh sekali bezanya. Teruskan. Saluran riwayat kedua. Saluran riwayat kedua Athar Umar juga tidak sahih
meskipun ia dianggap terbaik oleh sesetengah orang. Kerana ada Al-Qurtubi dan Al-Baihaqi tidak membuat apa-apa komentar terhadapnya. Namun Ibnu At-Turkimani menganggap ia berilaj kerana di dalamnya isnadnya terdapat Ismail bin Ayyash, seorang perawi dhaif. Alasan Ibnu At-Turkimani itu dibantah oleh kebanyakan ulama kerana Ismail bin Ayyash tidak dhaif secara mutlak. Dia hanya dianggap dhaif apabila meriwayatkan hadis daripada perawi-perawi bukan dari kalangan orang-orang Syam. Adapun jika dia meriwayatkan hadis daripada orang senegeri dengannya iaitu Syam, maka dia tidak dhaif. Imam Bukhari dan lain-lain imam hadis menganggap hadis-hadis Ismail bin Ayyash daripada orang-orang senegerinya dengannya iaitu Syam adalah sahih, bukan dhaif. Ternyata hadis ini diriwayatkan daripada orang Syam, orang senegeri dengannya, Safwah bin Amr. Dia pula tidak bersendirian dalam meriwayatkannya daripada Safwan. Malah ada mutabi'nya bernama Al-Mughirah bin Abdul Quddus. Demikianlah disebutkan oleh Az-Zailai di dalam Nasbur Rayah dan Ibnu Al-Mulaqin di dalam Badru Al-Munir. Sebenarnya kelemahan asar Umar ini tidaklah kerana dhaifnya Ismail bin Ayyash dalam meriwayatkan daripada Safwan bin Amr. Apalagi setelah ada Al-Mughirah bin Abdil Quddus, seorang perawi thiqah. Tetapi ia lemah kerana perawi di atasnya Hasan bin Azhar. Tidak ada orang selain Ibnu Hibban menyebutkan biodatanya. Ibnu Hibban pula terkenal dengan sikap tasahulnya dalam mensiqahkan seorang perawi. Hasan hanya diketahui Ibnu Hibban melalui isnad riwayat tersebut sahaja, dan Ibnu Hibban juga tidaklah menyebutkan dengan jelas tentang kesiqahannya. Di dalam nuskhah kitab As-Siqat Ibnu Hibban sendiri yang terdapat dalam Asy-Syamilah hari ini pun tidak terdapat biodata Hasan bin Azhar itu bersama hadis yang dikatakan telah diriwayatkan olehnya itu. Semua ini menimbulkan keraguan. Jadi bagaimana kita hendak berpegang dengan suatu riwayat yang tidak wujud pun di dalam kitab asal yang didakwakan? Atas dasar sangka baik dan percaya semata-mata kepada apa yang telah disebutkan oleh tokoh-tokoh besar hadis seperti Az-Zailai, Ibnu Al-Mulaqin, Hafiz Ibn Hajar, para ulama hadis yang datang kemudian membahaskannya. Kata Al-Albani, barangkali Hafiz Ibn Hajar telah mengisyaratkan kepada kedhaifan hadis ini juga dengan mengatakan di dalam kitabnya Ad-Dirayah setelah mengemukakannya bahawa ia lebih elok daripada yang sebelumnya. Mana lebih elok daripada yang sebelumnya yang tadi? Lebih elok sahaja. Maknanya tidaklah elok sangat. Yang tadi pun teruk, yang ni lebih baik sikit gitu. Jadi semacam menurut Albani, semacam Hafiz Ibn Hajar mengisyaratkan kepada kedhaifannya juga. Teruskan. Kerana itulah juga anaknya Imam Syafi'i di dalam Al-Um berkata sebelum mengemukakan asar Umar yang diriwayatkan di atas, wala agrahul ma al-mushammasa illa min jihati tib. Bermaksud, aku tidak melarang daripada memakruhkan penggunaan air musyammas melainkan daripada sudut perbuatan, yakni kesihatan. Jadi sebelum dia buat mari hadis tadi kan, asar Umar tu dia kata begini dulu, Imam Syafi'i, wala akrahul ma al-mushammas illa min jihati tib. Aku tidak melarang daripada. Akrahu ni saya lebih suka menterjemahkannya dengan makna melarang. Atau setengah-setengah orang dia memakruhkan. Dia pakai begitu. Jadi aku tidak memakruhkan penggunaan air musyammas melainkan dari sudut perubatan, yakni dari sudut kesihatan. Teruskan. Artinya
ialah beliau tidak menganggap larangan itu sebagai larangan keagamaan, karaha syar'iyah, tetapi atas dasar kebaikan dan kemaslahatan duniawi, nahyu irsyadi semata-mata sebagai langkah bercermat. Kata Az-Zarkashi, al-karaha, yakni larangan, kadang-kadang digunakan sebagai larangan keagamaan, syar'iyah. Kadang-kadang pula irsyadiyah, atas dasar kebaikan dan kemaslahatan duniawi semata-mata. Seperti larangan, yakni karahah Nabi SAW terhadap Suhaib daripada memakan buah tamar ketika beliau sedang mengalami sakit mata, dan larangan yakni karahah daripada menggunakan air musyammas menurut satu pandangan. Lihat Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 34 bersurat 221. Padan. Cukup setakat itu. Iskandar baca, saya nak minta orang lain pula. Supaya tidak penat seorang-seorang tu baca. Silakan. Siapa nak baca lagi? Mana lagi orang lain? Silakan. Ni yang ke-10. Sebab panjang juga perbincangannya, jadi kita kena gila-gila lah supaya tidak penat. Silakan. Siapa nak baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca. Siapa ni? Siapa nak baca? Nombor 10. Saya Hamid daripada Tanah Merah. Ya, silakan. Okey dah. Nombor 10. Mulla Ali Al-Qari di dalam Mirqat Syarh Al-Mishkat berkata, ketahuilah bahawa menggunakan air musyammas itu makruh. Menurut pendapat ashah daripada mazhab Syafi'i. Tetapi menurut pendapat yang terpilih di sisi tokoh-tokoh mutaakhir mazhab Syafi'i adalah tidak makruh. Dan itulah mazhab tiga lagi imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Makna tiga imam lagi tu kata tidak makruh. Begitu juga tokoh-tokoh mutaakhirin dalam mazhab Syafi'i pun kata tidak makruh. Begitu. Silakan, teruskan. Lihat Mirqat. Perkara yang sama juga telah disebut oleh pengarang Mirqat Al-Fatih, Mishkat Al-Masabih. Lihat, kena sebut juga reference mana? Boleh. Lihat juzuk muka surat 187. Tapi kan katakan tidak makruh atas alasan tidak ada satu pun hadis sahih daripada Nabi SAW. Di samping adanya pula kaedah fiqh yang menyebutkan atas segala perkara ialah harus. Al-asalu al-ibahah. Al-aslu al-ibahah. Selagi tidak ada sahih daripada yang menegas dan melarangnya. Jadi segala benda ni kalau selagi tidak ada dalil yang sahih daripada syarak yang menegah dan melarangnya, maka kita akan anggap ia harus, suatu yang harus. Gitu. Itu kaedah fiqh, mengikut kaedah fiqh. Teruskan yang ke-11. Oleh kerana tiada hadis mahupun asar yang sahih melarang penggunaan air musyammas, dan kalau ada pun hanyalah dengan menyebut akibat buruk padanya, iaitu mengakibatkan penyakit sofak, maka kan ulama mempertikaikannya. Para ulama dalam mazhab Syafi'i sendiri telah menolak hukum makruh yang disimpulkan daripadanya. Antara mereka ialah Imam An-Nawawi, Ar-Ruyani, Ibnu Al-Mulaqin dan lain-lain. Nombor 12. Ini An-Nawawi. An-Nawawi berkata, tiada langsung hukum makruh menggunakan air musyammas. Yang ke-12. Ibnu Al-Mulaqin telah mengemukakan hadis dan tentang musyammas dan membincangkannya secara terperinci di dalam Al-Badru Al-Munir, telah membuat kesimpulan bahawa semua larangan menggunakan air musyammas yang tersebut di dalam hadis-hadis atau asar-asar adalah karut, batil dan tidak halal kepada siapa pun menjadikannya sebagai hujah. Teruskan. Ibnu Al-Jauzi tidak hadis dan di
As-Sunani juga berkata, dia tidak arifah pula beliau berkata, dia tidak sabit sama sekali. Dalam Tuhfat al-Muhtaj, pula Ibn al-Mulaqin berkata, aku tinggalkan semua hadis itu kerana kedaifannya, bahkan kerana kepalsuannya. Tuhfat al-Muhtaj, jilid 141. Nombor 13. Teruskan. Bukan ulama. Apa ni, siapa nama tadi dia? Tak berapa jelas, putus-putus ni line ini. Saya minta orang lain lah baca kalau boleh. Yang lebih terang sikit. Sebab putus-putus. Mungkin ramai. Siapa pula orang lain lah baca yang ke-13 ni. Sebab tadi putus-putus. Siapa nak baca, silakan orang lain. Saya sama Maulana Salih. Saleh, sila teruskan. Okey, nombor 13. Bukan seorang dua ulama hadis yang telah menghukum hadis contoh pertama di atas dan hadis-hadis lain seumpamanya sebagai maudhu'. Ibnul Jauzi di dalam Al-Mawdu'at jilid 2 muka surat 78 hingga 80. Ibnu At-Taimiyah di dalam Minhajus Sunnah jilid 7 muka surat 429 hingga 430. Muhammad bin Abdul Hadi Al-Hambali di dalam Jumlatun minal ahadith ad-dha'ifah muka surat 4. Ibnul Mulaqin di dalam Tuhfatul Muhtaj jilid 1 muka surat 140 hingga 141. Asy-Syaukani di dalam Al-Fawaidil Majmu'ah muka surat 8 dan Az-Zahabi di dalam Syiarul Alam An-Nubala jilid 3 muka surat 147 adalah antara tokoh hadis yang telah menghukumnya sebagai maudhu'. Jadi maknanya bukan seorang dua ulama yang mengatakan hadis-hadis tadi yang kita bincangkan semua tadi maudhu'. Bukan dhaif biasa, tidak. Teruskan. Yang ke-14, salah satu tanda hadis itu tidak sahih bahkan maudhu' ialah adanya penggunaan seruan ya Humaira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Aisyah di dalamnya. Menurut para ulama hadis, hanya ada satu sahaja hadis sahih dengan seruan seperti itu. Lihat usul ke-16 di dalam jilid pertama buku ini sekali lagi untuk mendapat keterangan yang lebih tentangnya. Sebab usul ke-16 tu menyebutkan mana-mana riwayat yang sebut Nabi panggil Aisyah ya Humaira. Itu tanda kepalsuan. Kalau ada pun satu saja yang saya tengok di sana. Yang lain-lain jadi yang kita duk bincangkan sekarang ni tak termasuk dalam yang tu. Bermakna semua maudhu' lah. Tidak sahih. Gitulah. Ini tanda dia. Salah satu tanda, bahkan termasuk dalam salah satu usul di dalam kitab kita ni. Bila Rasulullah menyeru Aisyah dengan katanya ya Humaira, itu tanda hadis itu tidak sahih. Kalau ada pun mengikut setengah ulama, satu saja. Kalau ada. Itu tengok pada usul ke-16 di dalam buku ni. Teruskan Saleh. Yang ke-15. Yang ke-15, hari ini di serata dunia termasuk di Malaysia. Tangki air diperbuat daripada bermacam-macam bahan, dari besi hingga plastik dan lain-lain. Ia diletakkan pula di tempat yang tinggi seperti puncak rumah dan bangunan. Air yang ditakungnya seringkali menjadi sangat panas kerana begitu lama terdedah kepada kepanasan sinaran matahari. Namun begitu, ia tetap digunakan oleh semua orang dan tidak pula kedengaran di mana-mana pun munculnya penyakit sopak di kalangan mereka kerana menggunakan air itu. Ini kenyataan. Salah satu usul diraya ialah kenyataan. Kita nak tengok sesuatu hadis itu betul ke tak betul, itu urusan dunia. Kita boleh cek sendiri, boleh tengok sendirilah di mana kebenarannya. Lepas tu kita nak kaitkan dengan Nabi SAW. Kononnya Nabi kata begitu. Ini semua boleh menyebabkan orang-orang kafir, musuh-musuh Islam mentertawakan Islam. Mengejek. Memperolok-olokkan Nabi kita. Tengok Nabi ni bercakap benda macam ni. Dia akan jadi gitu. Kena fikir juga akibat tu. Kena fikir juga akibat tu. Teruskan. Ke-16. Dari dulu lagi para doktor menyangkal adanya penyakit sopak disebabkan penggunaan air musyammas. Itulah sebabnya An-Nawawi, Mulla Ali Al-Qari dan lain-lain mengatakan walam yathbut anil atibba'i fihi syai'. Anil atibba' fihi syai'. Anil atibba'i fihi syai'. Okey. Bermaksud tidak sabit daripada para doktor suatu pun tidak sabit daripada para doktor suatu apa pun tentangnya, yakni air musyammas.
Lihat Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab jilid 1 muka surat 87, Mirqat Al-Mafatih jilid 2 muka surat 459. Ke-17, Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' mentakwilkan kata-kata Asy-Syafi'i di dalam la akrahul musyammasa illa an yukraha min jihati tib. Bermaksud, aku tidak melarang daripada memakruhkan penggunaan air musyammas. Aku tidak melarang daripada atau kalau aku tidak melarang. Ini boleh juga. Okey. Aku tidak melarang daripada atau memakruhkan penggunaan air musyammas melainkan dari sudut perubatan, yakni kesihatan. Kata beliau, yakni An-Nawawi, maksudnya ialah la akrahuhu illa min jihati tibbi. In qala ahlu tibbi innahu yurithu al-barasa. فهذا ما نعتقده في المسألة وما هو كلام الشافعي. Bermaksud, aku tidak melarangnya kecuali dari sudut perubatan. Jika ahli perubatan berpendapat ia boleh mempesakai, yakni menyebabkan penyakit sobak, itulah pegangan kami dalam masalah ini, dan itulah maksud kata-kata Asy-Syafi'i. Majmu' Syarah Al-Muhadzab jilid 1 muka surat 88. Jadi kata-kata Imam Syafi'i tadi dalam tadi, sebelum dia bawakan hadis tu, dia kata begini. Jadi kata-kata dia tu ditakwil oleh Imam Nawawi. Maknanya kata-kata Imam Syafi'i sepatutnya difaham gini. Tengok tempat saya garis tu. Aku tidak melarangnya kecuali dari sudut perubatan. Maksudnya, jika ahli perubatan berpendapat ia boleh, yakni mempersakit, menyebabkan penyakit sopak. Makna agaknya di zaman itu ada doktor yang kata boleh. Jadi sebagai langkah bercermat, Imam Syafi'i mengatakan, aku kata makruh tu makruh dari sudut irsyadiyah. Karahah irsyadiyah. Bukan karahah syar'iyah seperti yang kita bincang tadi. Kata-kata Zarkashi tadi. Dia kata karahah ni ada dua. Jadi karahah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, akrahu ni, karahah ni karahah irsyadiyah. Nak menceritakan Imam Syafi'i ini terlalu mengambil berat tentang kesihatan, kesejahteraan masyarakat. Sehingga kalau ada doktor kata, ini boleh menyebabkan begitu, maka patutnya dilarang lah. Begitu. Macam sekarang ni lah COVID ni. Doktor kata kalau tidak ambil vaksin itu begini-gini jadi. Maka ambillah. Mungkin. Begitulah maksudnya. Sebab ini urusan dunia. Jadi urusan dunia sekadar itu saja. Jika ahli perubatan berkata. Mana kalau tak ada lah. Kalau ahli perubatan kata tak ada lah. Sebab benda tu boleh dikesal, boleh diuji. Urusan dunia, bukan urusan dosa pahala. Ini takwilan Imam Nawawi terhadap kata-kata Imam Syafi'i. Kalau tidak, kita nampak macam Imam Syafi'i ni terikut-ikut saja orang cakap ke atau macam mana. Atau dia bagi pendapat yang tak kemah. Jadi dengan sebab itu Imam Nawawi takwilkan. Itu maksud kata-kata Imam Syafi'i itu. Barulah tidak nampak teruk. Nampak selekeh pendapat dia tu. Jadi Imam Nawawi kata itulah menjadi pegangan kami dalam masalah. Dan itulah maksud kata-kata Syafi'i. Bukan dia memakruhkan tanpa sebab semata, memakruhkan walaupun hadis-hadis semuanya dhaif, maudhu', dia tetap mengatakan makruh. Bukan begitu. Cuma Imam Syafi'i mengambil kira juga kata-kata doktor. Kalau doktor ada kata, jadi demi kesejahteraan orang ramai, kita kata makruh. Makruh tu dari sudut karahah irsyadiyah, bukan karahah syar'iyah yang dimaksudkan di sini. Jadi kalau kita tengok di dalam kitab-kitab fiqh, banyak sekali dibincangkan tentang makruh ni, macam-macam pembahagiannya. Salah satu pembahagiannya karahah syar'iyah dan karahah irsyadiyah. Jadi karahah makruh yang Imam Syafi'i guna di sini menurut Imam Nawawi ialah karahah irsyadiyah. Boleh faham ke tidak? Faham lah. Kena faham begitu. Baru tidak nampak nampak selekeh pendapat Imam Syafi'i. Jadi Imam Nawawi seorang tokoh dalam mazhab Syafi'i, dia cuba takwilkan. Itu maksudnya, kata dia. Bukan Imam Syafi'i kata makruh tu makruh syar'iyah. Kalau makruh syar'iyah, kerana dia ambil kira hadis-hadis tadilah. Macam mana dia nak ambil kira hadis-hadis tadi kalau hadis-hadis itu tidak sahih?
Kalau kita andaikan guru dia Ibrahim tu, bagi dia tidak dhaif lah bagi dia. Tapi perawi di atasnya ada dhaif juga. Itu masalah juga. Tak boleh pakai juga. Jadi kesimpulannya begitulah. Teruskan. Teruskan, Saleh. Yang ke-18. 18. Sebenarnya terdapat beberapa lagi hadis yang mengaitkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai penyebab penyakit sopak atau mewarisi penyakit bala. Namun tidak ada satu pun daripadanya sahih. Antaranya ialah 2 hadis di bawah ini. Yang pertama, Nabi SAW dikatakan telah bersabda, "Iyyakum wal bula fil maqabir fa innahu wal baul iyyakum wal baul fil maqabir fa innahu yurithul baras." Maksud, jauhilah daripada kencing di perkuburan kerana ia mewarisi, yakni menyebabkan penyakit sopak. Ad-Dailami di dalam Al-Firdaus bil Ma'thur al-Khitab. Ma'thur al-Khitab. Jilid 1 muka surat 387. Jalaluddin Asyuti dalam Jami'ul Ahadith jilid 10 muka surat 335. Jadi cerita kencing di atas kubur ni memanglah satu kesalahan. Memang dilarang, memang itu berdosa, dosa besar itu. Tetapi ni disebutkan mengakibatkan begini, gini. Ini cerita lain ni. Yurithul baras. Inilah yang kita pertikaikan. Bukan dari segi boleh kencing di atas perkuburan itu memang dilarang dalam kitab mana-mana pun memang betul yang tu. Tapi akibat dia tu. Sebab biasanya dikaitkan dengan akibatnya. Akibat penyakit ini tak ada betul, tak ada benar, tak benar. Teruskan. 2. Dikatakan Nabi SAW telah bersabda, "Innal akla 'ala asy-syib'i yurithul baras." Betul Maulana? Betul. Okey. Bermaksud sesungguhnya makan dalam keadaan kenyang mempesakai, yakni boleh menyebabkan penyakit sopak. Abu Talib Al-Makki, Qut Al-Qulub, jilid 2 muka surat 283, dan Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin jilid 3 muka surat 82. Hafiz Al-Iraqi ketika mentakhrijkan hadis ini dalam kitabnya Al-Mughni berkata, "Lam ajid lahu asla." Aku tidak menemui langsung asalnya. Lihat Al-Mughni jilid 3 muka surat 70. Demikian juga kata As-Subki dalam At-Tabaqat Al-Kubra. At-Tabaqat Al-Kubranya. Lihat At-Tabaqat Al-Kubra jilid 4 muka surat 163. Kedua-dua hadis di atas langsung tidak bersanad dan tiada syak bahawa kedua-duanya juga termasuk dalam hadis-hadis maudhu'. Walaupun ada di dalam kitab-kitab Ihya Ulumuddin, itu semua ahli ilmu tahu. Yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin berapa banyak hadis-hadis yang tidak ada asasnya, tidak ada asalnya. Bahkan hadis maudhu' pun ada. Jadi ini juga termasuk. Siapa yang makan banyak ni jadi baras ni? Adakah dalam kenyataannya orang yang makan banyak dalam keadaan kenyang? Berapa ramai orang dalam dunia ni kenyang pun dia makan juga. Adakah kena penyakit ni? Itu kenyataan. Sebab benda ni bukan soal dosa pahala, bukan cerita akhirat, cerita dunia. Semua orang boleh tengok. Atau ia khusus dengan orang Islam sahaja ke? Orang Islam ke kafir ke? Berapa ramai yang makan? Walaupun dah kenyang pun makan juga. Sebab tu orang kita ni boroi semua. Makan banyak. Tapi adakah menyebabkan jadi penyakit baras? Tak ada. Jadi itu mendustakan, kenyataan mendustakannya. Jadi banyaklah hadis-hadis yang menyebabkan jadi penyakit sopak ni banyak. Jadi melalui usul ini kita dapat tahu. Contoh pertama ni, kita dapat tahu bahawa tak ada satu pun yang sahih. Tak perlu takutlah. Tak perlu takut. Bukan kita nak menganjurkan orang makan banyak. Tidak. Tak perlu takut-takut hidup beragama ni. Tenang-tenang sajalah. Jangan kita takut macam takut hantu, budak-budak takut hantu gitu. Benda yang tak tahu di mana, tak tahu apa, tak pernah tengok pun takut juga. Jadi jangan jadi begitu. Kita kena secara waras, secara sedar, dengan penuh kebijaksanaan. Tahu benda ni bukan daripada Nabi. Bukan daripada Nabi. Apa yang kita nak takutnya? Bahkan dengan menyebarkan benda-benda macam ni, ini bermakna memburukkan lagi nama Nabi kita, mencemarkan nama Nabi SAW.
Orang boleh mentertawa, kata tengok tak apa jadi. Tak ada berlaku pun. Cakap apa ni, orang Islam duduk mulia sangat Nabi ni. Itu bahayanya. Akhir sekali jadi orang tak percaya kepada hadis-hadis ni. Itu akibat, sebab itu penting kita jaga, kita jelaskan benda-benda begini. Dan seterusnya, itu contoh kedua pula. Setakat itulah dulu untuk hari ini. Wallahu a'lam. Itu contoh pertama ya. Jadi usul 62, mana-mana hadis atau riwayat yang macam ni ada sebut akibat dia, ada sebut ia menyebabkan penyakit ini, ingatlah tak ada satu pun yang sahih. Dalam kitab-kitab perubatan Nabi adalah benda-benda macam ni, ada. Jadi kena berhati-hati ya, kena berhati-hati. Wallahu a'lam. Baiklah, hanya setakat itulah dulu perbincangan kita untuk kuliah yang kedua, 99 usul dirayah. Jadi sebelum kita tutup, mungkin kalau ada yang tak puas hati atau nak tanya atau ada kemusykilan, silakan. Kita masih ada masa lagi. Silakan. Ada apa-apa kemusykilan? Tadi nak tanya tentang apa urwah. Urwah. Urwah, kalau dia meriwayatkan hadis, dia ambil dari bapaknya, Bapak Zubair, lepas tu dia ambil daripada Aisyah. Menakan dia. Di dalam hadis yang sahih pun dia buat macam itu ke? Biasanya dia terus daripada Aisyah. Dia tak ambil daripada bapak dia lah. Dia tak ambil. Biasa. Kecuali kalau dia nak cerita tentang bapa dia. Dia nak cerita sesuatu peristiwa lah yang berlaku kepada bapa dia. Dia adalah begitu. Tapi kalau yang umumnya dia ambil terus daripada makcik dia lah. Terima kasih Maulana. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Saya nak tanya pasal yang usul tadi tu. Saya terlepas pandang yang Maulana cakap pasal makruh tadi tu, ada dua kan. Saya terlupa nak catat ni, boleh Maulana ulang balik tak? Jadi makruh ni karahah irsyadiyah, satu, karahah syar'iyah. Makruh dari tidak elok, dianggap tidak elok kerana kepentingan atau kemaslahatan duniawi. Jadi itu dilarang juga. Dilarang juga. Misalnya Nabi larang Suhaib daripada makan buah tamal ketika dia sakit mata. Jadi larangan tu larangan apa? Larangan syarak ke? Berdosa ke kalau dia makan? Haram ke? Tidak. Jadi larangan itu semata-mata untuk kebaikan duniawinya. Sebab mata tu dia semakin teruk kalau makan di buah tamal tu. Itu maksudnya. Itulah yang dipanggil karahah irsyadiyah. Itu dalam usul fiqh banyak bincang lah benda-benda tu. Jadi kita kena sedar ada kalanya larangan Nabi ia hanya bersifat duniawi untuk kebaikan dunia kita. Ada kalanya tidak, yang berkait dengan syariat. Jadi yang berkait dengan syariat itulah jadi timbul hukum makruh tanzihi, makruh tahrimi, itu syariat. Jadi kalau karahah irsyadiyah ni dia tidak berkait dengan tanzihi ke tahrimi, itu tidak. Begitu. Kalau tak ada, kita setakat itulah dulu untuk hari ini. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.